Ni Munyatul Musalli muka surat 18, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripadanya, setengah daripada perkara yang makruh di dalam sembahyang, merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rakaat, daripada belakangnya. Tahu? Titik 1 ke titik 3 tu? Titik 3. Ha? Belakang. Lepas nge tu titik 1 ke titik 3? Ha? Titik 3? Oh, comel titik 3. Saya titik 1 je ni. Belakang, lepas tu nun lepas nge tu. Ni nye. Comel. Saya nun. Daripada belakangnya. Bila ni? Pada rakaat. Mana pada masa di rakaat, dia merendahkan kepala daripada belakang. Apa panggil apa? Kepala kolek ke panggil apa? Ke panggil apa? Jatuh. Hukumnya makruh. Bukan kata merendahkan kepala. Apa panggil mengangkat kepala pun makruh juga. Sekarang dia rakaat. Rakaat, punggung, belakang, kepala kasafihatil wahidah, seperti papan sekeping badan ni. Tiba-tiba kepalanya jatuh. Kepalanya jatuh. Sepatutnya tengok contoh gini, ni kepala. Kepalanya dengan belakang seperti papan sekeping. Tiba-tiba kepalanya jatuh. Makruh. Ataupun kepalanya angkat, makruh. Badan ni. Dinaknya biar sama antara punggung, belakang dan juga kepala. Punggung, belakang, tengkok dan kepala. Kasafihatil wahidah, seperti papan sekeping. Hak hai'ah dicomel. Sunat hai'ah. Kemudian berkaitan dengan rokok tu papan sekeping ni, lelaki sama, perempuan sama. Sekarang cerita kepala. Macam mana kalau belakang ke bawah? Makruh juga. Dia nak gini je. Faham tak ni? Bagi 90 darjah. Bagi. Tapi bukan 90 darjah sebab kaki duduk gini kau. Ke kaki duduk betul. Kaki duduk belok, ni belakang. Tiba-tiba belakang dia jatuh. Faham tak ni? Mana kalau belakang jatuh, makruh juga. Terkadang orang perempuan, dalam mazhab Syafi'i kita, orang perempuan disunatkan tutup tubuh sedikit nak banding dengan orang lelaki. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain sama sahaja sembahyang lelaki dan sembahyang perempuan. Betul ada orang kata, dia kata orang pergi Mekah, orang puang sembahyang macam orang lelaki, dia kata. Memang ada pandangan mazhab lelaki perempuan sama saja. Mazhab Syafi'i kita dah, perempuan disunatkan tutup sedikit tubuh. Dalam sembahyang sunat tutup sedikit tubuh. Kita dalam sembahyang tutup luar sembahyang macam orang lelaki, kita nyegok macam orang lelaki luar sembahyang. Macam orang lelaki dalam sembahyang je tutup. Tutup tubuh dalam sembahyang. Luar sembahyang tepi jalan, orang lelaki kayu basikal, dia pun kayu basikal juga. Suami isteri kayu basikal. Ke mana? Sekarang ni banyak nak kayu basikal. Sekarang ni jadi isu dalam FB, kayu basikal dah ikut undang-undang. Jalan raya dia macam jalan raya dia pula dah. Apa maksud FB tu kan orang petikan. Jadi sekarang ni kayu basikal, suami, isteri, anak-anak, anak lelaki, anak dara. Kayu basikal tu macam mana tu? Punggung nak orang punggung. Gitu. Kalau almarhum tubuh saya pasti tumbuh anti sangat perempuan kayu basikal. Orang perempuan jangan kayu basikal. Jangan duduk benda tu gahar di tempat duduk tu. Hidup gahar benda dia di pena tu. Pena panggil.
Seller apa? Tempat duduk. Pada ni. Jadi apabila kayu bersikar, bukan khas itu. Dia suka pula dah. Semua. Dia kata jangan tu. Sayang kata sayang. Jangan duduk khas itu dia kata. Tak molek. Oh sekarang ni duduk jadi satu budaya pula lelaki perempuan. Dah semayang tutup. Luar semayang buka bebas. Tak kena lagi tu. Jadi semayang mazhab Syafi'i kita sunat tutup sedikit. Masa rokok, masa sujud tutup sedikit. Bukan sampai ke masa rokok sampai belakang seumpama ni makruh. Masa sujud sampai ke siku ni bubuh atas peha makruh. Dia kata tutup sedikit daripada orang lelaki. Bukan tutup ngokor, bukan. Ada tutup ngokor. Itu tutup ngokor, dia tutup ngokor dia macam tubuh dia gini loh. Sujud tu jadi macam tutup sangat. Tutup sedikit daripada orang lelaki. Tapi kalau masa rokok tetap belakang sama sahaja. Cuma orang lelaki dia punya tapak ni duduk di kepala lutut. Orang perempuan dia perkendar sikit lah dia punya siku tu. Perkendar sedikit saja. Bukan kendar siku sampai kena tubuh, bukan. Sedikit sahaja. Tapi pastikan belakang masih lagi sama. Jangan jatuh belakang. Jatuh belakang makruh. Yang kita bicara sekarang belakang comel, kepala jatuh makruh. Kepala naik makruh. Hendaknya Nabi rokok, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi rokok lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik atau kama qala. Saya lupa hadis itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi rokok, Nabi tidak angkat kepala masa rokok dan Nabi tidak jatuhkan kepala pada masa rokok. Bahkan Nabi letak kepala antara angkat dan antara jatuh. Ini tengah ni. Hak rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh kepala makruh, angkat kepala makruh. Kenapa dia angkat kepala? Sebab dia kata nak tengok tempat sujud. Kan kita kan sunat tengok tempat sujud. Sama ada dalam berdiri ataupun dalam rokok. Maka tempat sujudnya di sebelah hadapan. Maka dia pun masa rokok dia pun angkat si kepala untuk tengok tempat sujud. Tempat sujud masa rokok bukan tempat ubur dahi nanti. Tempat sujud masa rokok ada di bawah. Ada ni. Bukan tempat sujud yang sunat tengok masa rokok, tempat sujud di hadapan yang nanti kita letak dahi, bukan di situ. Mana tempat sujudnya? Di bawah ni. Ini tempat sujud. Ada ni. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi mata tengok antara dua kaki. Mata dia pula. Kita mazhab Syafi'i mata tengok bawah sungguh, tu tempat sujud. Mazhab Hanafi mata tengok kepada antara dua kaki, mana mata tu ke bawah sedikit. Tapi bukan mata tengok tempat sujud dengan makna tempat yang nanti kita akan letak dahi ketika sujud. Bukan. Ada orang fahamnya tempat sujud atau tempat dahi tu lah. Maka dia pun masa rokok, dia pun angkat kepala untuk mata tengok tempat sujud di hadapan. Hukumnya makruh. Ada pula bawa dia kata masa rokok bagi dua. Tengok di bawah separuh, tengok di depan separuh, dicongek kepala separuh. Tak ada pindah, tak ada bergerak sama tu, tidak ada. Maknanya mata tengok tempat sujud masa rokok adalah latar di bawah tu, itu tempat sujud. Bukan tempat sujud yang sebenar yang nanti kita bodahi adalah di hadapan sedikit, bukan di situ. Kita masa rokok mata disunatkan tengok tempat sujud di latar bawah. Kalau kita tengok di hadapan, maka kepala kita akan terangkat pada masa kita rokok. Hukumnya makruh sebagaimana kepala tu direndahkan pada masa rokok. Hukumnya adalah makruh. Dan setengah daripadanya ia sembahyang serta berkendak berhadas. Sembahyang dalam keadaan perut tak sedap. Perut tak sedap dah ni. Hukumnya makruh. Bahkan kalau kita tadi perut tak sedap, kemudian rasa hilang,
rasa okey. Tapi kita tahu dah, biasa-biasanya kalau tadi sakit perut hilang sekejap, masa nak takbir hilang, memang biasanya sakit perut tu mari semula. Makruh juga kita sembahyang dalam keadaan seumpama tu. Kita perut tak sedap sebelum tu, lepas kita duduk okey. Tapi kita tahu dah, selagi kita dah selesai sakit perut pula ni, sakit dah selesai, tapi pada masa nak takbir tu hilang sekejap. Tapi pesan kita dah, selagi tak qada hajah, tak selesaikan, dia akan sakit perut semula. Tapi masa nak takbir tak rasa sakit, tapi kemungkinan akan sakit perut pula. Takbir dalam keadaan seumpama tu makruh juga, walaupun 3 takbir tu kita tak berasa pun nak qada hajah. Sebab apa? Sebab kita biasa-biasa dah, kita akan rasa sakit perut semula. Jadi kalau semayang seumpama tu akan hilang khusyuk semayang. Tok Imam pula baca panjang, kita sakit perut. Dia baca surah panjang, dia sakit perut. Dia baca surah panjang, mula nak merepek. Lepas dia tanya pula, ustaz, kita kalau marah ke Tok Imam dalam semayang kita batal ke tak? Dia makcik marah mana? Marah dalam hati, dia kata. Marah dalam hati. Ada juga marah dalam hati ke Tok Imam. Mungkinlah kerana Tok Imam panjang ke apa ke. Marah dalam hati, dia tanya pula, saya marah ke Tok Imam dalam semayang, batal tak semayang? Peliklah kita marah macam mana tengah semayang. Marah dalam hati. Marah dalam hati, tu tak batal semayang, tapi khusyuk semayangnya macam mana? Dan semayang tengah marah ke Tok Imam. Ke Tok Imam pula dia marah. Bukan marah kepada orang lain, marah ke Tok Imam. Tapi kemungkinanlah Tok Imam tu panjang, tu adalah. Tu kesalahan Tok Imam lah pulaknya. Jadi hak berkaitan dengan soalan tu boleh je. Kita tengoklah macam mana hak soalan. Tapi soalan bab asas-asas sudahlah. Soalan bab akidah asas, soalan bab semayang, tak apa, ada masalah. Betul? Dok, kita duduk atas kursi ke, duduk atas latar ke, keuzuran orang ni berbeza-beza. Kita tidak boleh menentukan. Keuzuran orang ni berbagai-bagai. Kita tak boleh menentukan. Waktu bicara dia panjang, waktu kita kena tambah seselok lagi. 10.30 sampai pukul 12. Kita bicara bab semai atas kursi. Bab atas kursi tu dia bicara dia panjang. Dia bicara dia panjang. Ada semai atas kursi yang dibenarkan, ada semai atas kursi yang tidak dibenarkan. Jadi nak semai atas kursi, belajar molek macam mana semai atas kursi yang dibenarkan, dan memang ada yang dibenarkan. Memang ada yang dibenarkan, tapi memang ada yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.